Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Okey, semua sihat? Boleh Ustazah mula lagi tak? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Suara Ustazah jelas? Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Okey, kalau line okey, jelaslah. Kalau line tak okey tu yang mungkin awak tak dengar suara Ustazah, Ustazah tak dengar suara awak. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan hari topik kita mudah sikit. Ini Ustazah nak fokus kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Kemudian kemahiran membaca mungkin lepas ni. Okey. Saya bila kelas online ni kita terhad. Betul tak? Dari segi kemahiran banyak yang kita terlepas. Jadi Ustazah tetapkan untuk kelas online yang kita secara maya ni dengan awak, Ustazah buat Ustazah fokuskan kepada kemahiran yang perlukan kita untuk bercakap ataupun bertutur. Okay? Dari segi tata bahasa pula Ustazah saja buat dari kelas rakaman ataupun video yang awak tak YouTube tu, sebab Ustazah tak perlu nak terang seperti mana yang kita belajar kalau kita guna kemahiran mendengar dan bertutur. Okay? Bila menggunakan kemahiran mendengar dan bertutur ni memerlukan masa yang agak panjang sedikit. Okey. Ustazah teruskan. Kita dah sampai unit 16 iaitu kehebatan sains. Okey, di bawah tema sains dan teknologi dan inovasi. Okey, ini daripada tema ke-6. Okey. Unit yang pertama daripada tema ke-6 kita dah masuk tema sains, teknologi dan inovasi. Okey. Ada siapa nak volunteer? Ni ada dialog antara guru dan juga murid. Izzah nak Izzah? Ya, saya. Boleh awak nak baca? Nak. Okey, boleh baca. Sekejap ya. Ustazah pilih. Okey, ini kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk dia meluncur di udara. Kalau ikutkan dekat sini nanti kita akan buat namanya origami daripada kertas untuk buat kapal terbang. Betul. Tapi kemungkinan akan ambil sedikit masa, takut nanti kita tak dapat terus kepada kemahiran yang berikutnya. Okey, Izzah, Ustazah panggil Izzah dengan siapa nak seorang lagi? Siapa nak jadi cikgu? Izzah dengan Aufa boleh? Boleh. Boleh. Tak apa, kita buat kelas santai macam awak sembang dengan kawan awak dekat WhatsApp tu. Tahu? Okey, Zara sedang belajar di dalam kelas. Guru sainsnya masuk ke kelas. Kemudian, okey, yang warna coklat ni Izzah, Aufa warna biru ni. Wah, cantiknya. Itu poster apa, cikgu? Murid-murid, ini poster pertandingan kapal terbang kertas. Okey, Ustazah stop kejap ya. Dekat yang ni, awak nampak tak Ustazah tunjuk ni, yang ni? Sekejap ya. Okey, dekat yang ni, kalau awak perasan, ini adalah daripada ayat apa? Ada siapa-siapa ada idea yang ni daripada ayat apa kat sini? Ayat tanya. Ayat, okey ada dua. Satu ayat tanya dan juga yang ni? Ayat seru. Ayat seru, betul. Okey, bagus. Hari ni kita akan kemahiran kita mendengar dan bertutur. Okey, daripada yang Ustazah tanya dekat awak, awak boleh bagi respon kat Ustazah tu yang namanya bertutur. Okey. Jadi dekat sini ada dua, iaitu yang pertama ayat seru, yang kedua adalah ayat soal. Okey. Macam mana kita nak tahu ayat seru dan ayat soal? Kita boleh tengok dekat hujung ni ada tanda dia kan, betul tak? Mudah je kita nak kenal pasti. Okey.
Tadi Aufa dah baca murid-murid, ini poster pertandingan kapal terbang kertas. Okey, dekat sini ayat apa pula? Kat sini tanda dia noktah. Titik. Jadi siapa boleh bagi idea? Okey, kalau awak ada idea, kalau awak malu nak cakap pun boleh komen je dekat chat tu. Okey. Okey, tak apalah. Untuk ayat ni, ini adalah ayat penyata. Okey. Kan tadi Izzah dah tanya, itu poster apa cikgu? Jadi dekat sini adalah ayat penyata ataupun penyataan yang mana kena menjawab daripada soalan yang diajukan. Okey, boleh faham? Okey, bahagian yang kedua, berlatih membuat kapal terbang. Okey, Ustazah rasa awak ada pandai buat kapal terbang ni kan? Biasa dah dulu kecil-kecil awak buat kapal terbang. Tak kelas pun awak buat kapal terbang kan? Banyak. Okey. Untuk dialog yang ketiga, siapa nak? Isyak nak Isyak? Boleh. Isyak yang lelaki. Yang perempuan siapa nak? Aufa ke Izzah? Saya. Siapa-siapa boleh, tak kisah. Ustazah nak buat kelas kita hari ni kelas 2 hala supaya kita dapat berkomunikasi. Dah lama kan Ustazah tak buat kelas dengan awak kan, betul? Semua banyak kelas rakaman. Minggu lepas pun Ustazah tak dapat buat kelas sebab Ustazah pergi cuti vaksin tu. Okey. Izzah, baca dulu. Ini adalah kategori pertandingan kapal terbang kertas. Izzah baca ni. Kategori masa penerbangan yang paling lama. Saya telah membuat kapal terbang bersayap lebar dan muncung yang lurus agar dapat meluncur di udara lebih lama. Kategori jarak penerbangan paling jauh. Saya telah membuat kapal terbang bermuncung tirus dan sayap yang kurang lebar bagi membolehkan kapal terbang meluncur laju. Okey, bagus. Okey, dekat sini Izzah dan juga Ishak buat perbandingan kan kapal terbang yang diorang cipta ni, yang mereka cipta ni, macam mana bentuknya, okey? Betul tak? Dengan masa, jarak masa dia berapa lama, okey? Kalau macam Izzah punya, masa penerbangan dia paling lama, okey? Tapi kalau Ishak punya jarak dia paling jauh, okey? Berbeza. Tetapi kat sini, Ustazah nak fokuskan, cuba awak tengok dalam petikan ni ataupun dalam pernyataan daripada Izzah dan juga Ishak ni, yang mana kata adjektif yang ada dalam pernyataan mereka ni? Siapa boleh keluarkan? Tak apa, salah tak apa. Kita belajar sama-sama. Kata adjektif tu macam mana? Lebar. Lebar. Lagi? Lurus. Lebar kan? Lurus. Lagi? Laju. Laju. Mana laju? Ni laju. Lagi? Lama. Lama. Lagi? Jarak. Jarak. Mana jarak? Jarak kata dasar kalau tak silap Ustazah. Jauh. Jauh. Jauh adalah kata, okey, Izzah, kalau jauh ni kata adjektif bagi jarak. Okey. Maksudnya contoh kalau Ustazah kan, kata adjektif bagi Ustazah. Contoh awak nampak Ustazah apa? Garang ke? Ataupun awak nampak Ustazah macam mana? Comel ke? Itu sifat bagi Ustazah. Okay. Macam jarak juga. Jarak dekat ataupun jauh ataupun sederhana, itu adalah adjektif bagi jarak ni. Okey? Lagi? Ada lagi tak? Itu je kot Ustazah rasa. Okey. Kita tengok berimbuhan kata imbuhan yang berawalan kata imbuhan awalan. Okey, ada tak kat situ? Siapa-siapa boleh keluarkan kata imbuhan awalan itu?
Bersayap. Hmm? Bersayap. Okey, bersayap, ada imbuhan ber. Betul? Okey, lagi? Hmm. Ada berapa ya lagi? Membolehkan. Membolehkan kata imbuhan Meluncur. apitan, betul tak? Meluncur. Ya. Sekejap ya. Ishraq, membolehkan ni kata imbuhan, tetapi kata imbuhan awalan dan juga kata imbuhan akhiran. Dia namanya kata imbuhan apitan, betul tak? Betul. Okey, bukan tak betul. Maknanya yang awak bagi jawapan ni kata imbuhan tetapi dia ada pertambahan di belakangnya juga. Okey, tadi Aufal cakap meluncur, betul? Okey, meluncur betul sebabnya dia di awalan dia adalah imbuhan. Okey, tak ada pertambahan di belakang ataupun di tengah-tengah. Okey, lagi Menyertai. menyertai yang mana? Oh, yang bawah ni. Okey, so terlepas pandang. Okey, yang ni sama macam membolehkan ni. Okey, dia ada pertambahan di awal dan juga akhir. Okey, jadi dia, kata dasar dia apa kat situ? Menyertai, kata dasar dia apa? I. Tak apa, bagi tahu je. Maka. Kalau menyertai, kata dasar dia apa? Serta. Serta, okey betul. Serta, kata dasar dia adalah serta. Bila kita tambah imbuhan awalan, kita boleh tambah disertai ataupun menyertai ataupun disertakan. Apa lagi? Kan? Okey, apa lagi ya? Pertandingan. Apa kata awalan dia? Kata dasar dia. Pertandingan dia pertambahan awalan dan juga akhiran per dan juga an. Maka kata dasar dia ialah tanding. Okey. Yang seterusnya apa lagi? Membuat. Betul tak? Membuat. Kata dasarnya adalah buat ditambah dengan imbuhan mem. Okey. Mudah kan kita nak kenal pasti macam mana kata imbuhan yang ditambahkan di dalam sesuatu kata dasar. Betul tak? Okey, kalau bermuncung apa nak jawab? Kalau bermuncung kata asalnya adalah muncung ditambah dengan imbuhan awalan iaitu ber. Okey. Saya rasa untuk yang ni penerang Ustazah untuk imbuhan ni selingan saja. Okey, Ustazah buat revision yang mana kita dah belajar sebelum ni. Ustazah buat revision sambil-sambil kita mendengar dan juga bertuturi. Okey. Okey, Ustazah teruskan kepada yang keempat dan juga kelima, tak perlu rasanya. Ustazah teruskan kepada kemahiran membaca. Okey, ada siapa-siapa nak baca tak? Siapa volunteer nak baca? Akil nak baca? Atau
ataupun Akasha? Alfa? Apa Ustazah? Siapa nak baca ni? Saya. Okey, boleh baca. Bismillah. Dari mana Ustazah? Yang awak baca yang perenggan pertama, yang warna kuning. Awak baca dari tajuk lah. Balai cerap di rumah. Okey, terus. Zara sedang membaca rencana dalam majalah Dewan Pelajar. Minat yang tinggi dalam bidang astronomi telah mendorong seorang penduduk kampung membuka balai cerap mini di rumahnya. Kedengaran agak pelik, bukan? Namun, begitu yang dilakukan oleh Profesor Dr. Mahamarowi Omar, pemilik balai cerap di Kubang Rawa, Salor, Kota Baru, Kelantan. Balai cerap tersebut dibina di pekarangan rumahnya. Okey, bagus. Ada lagi siapa nak baca? Mudah je, baca je. Saya. Boleh baca. Balai cerap mini yang dibina lengkap dengan binokular dan teleskop serta peralatan teknologi tinggi. Sebanyak 15 buah teleskop berbagai saiz telah ditempatkan di balai cerap mini tersebut. Kini usaha tersebut telah mendapat pengiktirafan daripada agensi angkasa negara angkasa melalui projek inovasi sosial Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Mestek. Okey. Terakhir ni, ketika terakhir. Siapa nak baca? Ada yang volunteer nak baca? Saya. Okey, boleh baca. Bismillah. Impian Profesor Dr. Mahamarowi adalah agar usahanya ini mampu memupuk kesedaran dan minat masyarakat dalam ilmu astronomi dan angkasa. Selain itu, beliau juga berhasrat untuk mengembangkan ilmu astronomi ini kepada segenap lapisan masyarakat. Betul. Okey, siapa yang kat sini minat astronomi? Saya. Saya pun minat, tapi saya tak boleh nak belajar jauh-jauh sampai naik ke bulan. Jadi saya belajar dekat buku je lah. Betul tak? Betul. Kita belajar kat buku pun tak apa kan? Betul tak? Seronok tahu belajar pasal bintang, pasal angkasa, pasal bulan. Saya lagi seronok tengok bulan. Ya. Pasal tengok bulan, okey? Bulan pernah belah. Terbelah. Kalau Bulan pernah terbelah. Bulan pernah terbelah. Okey, daripada petikan ni, kita buat bedah tadi. Kita bedah cari kata yang khas dalam petikan ni. Tak apa, kita santai-santai je. Cuba keluarkan. Kata nama khas tu yang bagaimana dan juga macam mana sifat dia. Apa yang boleh bagi tahu? Kita buat revision sikit. Ada yang nak komen? Suara Ustazah tak jelas lah Ustazah. Kita tak dengar ke? Alamak. Line saya slow ataupun line awak yang slow? Awak dengar bunyi ayam tak? Dengar. Dengar. Okey.
Cuba keluarkan kata nama khas daripada ketikan yang dekat skrin awak ni. Kecil sangat ke? Saya besarkan sikit Okey. Kata nama khas tu macam mana? Lupa? Okey, kata nama khas tu yang awak kena mulakan daripada perkataan tu kena huruf kecil ke huruf besar? Besar. Besar, betul. Okey, cuba cari yang guna kata yang guna huruf besar kat situ. Profesor. Dr. Mahamarawi Omar. Ya, itu jawapan dia. Awak kena ingat. Awak kena ingat tau. Bila kata nama khas ni, tak kisah dia letak kat mana, yang pasti dia kena huruf besar. Okey, boleh faham? Faham. Contoh Ni Kubang Rawa. Kubang Rawa tu? Talo Kota Baru, Kelantan. Okey. Yang pertama tadi awak sebut yang ni kan? Ini dia huruf besar kan semua. Jadi dia kata nama khas. Okey. Kemudian yang ni dari segi apa? Nama, betul? Betul tak? Betul. Okey. Betul. Selain itu ada huruf besar lain kan? Yang ni, Kubang Rawa. Kubang Rawa besar Salor, Kota Baharu, Kelantan. Okey, ini keempat ni kesemuanya adalah kata nama khas. Okey, yang pasti bila tempat kita sebut, automatik kita sebut sebagai kata nama khas. Okey? Sebab dia huruf besar. Dia kena huruf besar. Kalau dia huruf kecil, kalau balai cerap ni kata nama am atau kata nama khas? Balai cerap. Siapa nak komen? Tak apa. Salah tak apa. Kata nama am. Kata nama am sebab apa? Sebab kalau dia, kata nama khas, balai cerap di Kubang Rawa lah. Ya, betul. Kalau balai cerap sahaja, dia umum. Maksud dia kata nama am, kita tak perlukan dia diawalkan dengan huruf besar sebab dia umum. Kita tak tahu pun balai cerap tu dekat Siti Alam ke. Dekat Siti Alam tak ada balai cerap. Dekat Jugra ke ataupun dekat Sungai Lang ke. Okey. Kalau kata nama khas bagi balai cerap ni, dia akan tulis huruf besar terus dekat tempat, nama tempat tu sendiri. Okey. Contoh balai cerap Jugra, balai cerap Sungai Lang. Okey. Itu namanya kata nama khas. Okey. Lagi kata nama am yang ada. Mudah je kan kita nak kenal pasti kata nama am dan juga kata nama khas. Okey, kalau binokular ni kata nama am ataupun khas. Yang saya merahkan ni semua kata nama am. Lagi teleskop dah. Kalau yang ni, yang warna biru saya buat ni, warna purple, warna biru Warna biru ni, ini semua kata nama khas. Okey, melalui projek inovasi sosial Kementerian Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar. Ini semua kata nama khas. Lagi, okey, Profesor Mahamarawi tadi Angkasa negara tu Saza? Agensi Angkasa Negara. Ni kata nama khas. Betul tak? Okey, lagi profesor ni tadi dah. Ilmu astronomi. Ini am. Betul. Dan angkasa.
Dia tak sebutkan secara tepat ilmu tu ilmu yang mana. Okey, ini untuk kemahiran kita lah, kemahiran membaca. Biasanya untuk kemahiran membaca ni, aktiviti ataupun penilaian yang awak biasanya kena buat ialah awak kena cari kesalahan ejaan ataupun kesalahan tanda baca, betul? Okey. Tapi dekat sini dia ada bagi penerangan sedikit. Aktiviti ialah dengan membaca dan menerangkan kandungan rencana. Okey, kita belajar tentang karangan berbentuk rencana. Awak pernah nampak tak karangan berbentuk rencana ni macam mana? Awak tak pernah belajar lagi kan? Betul tak? Okey. Daripada teks tadi, okey, dia ada keluarkan sedikit, awak kena analisa daripada kandungan teks tadi. Okey, ni analisis. Kena keluarkan kandungan teks tu macam mana. Okey. Dekat sini ada sedikit kerangka yang mana awak kena keluarkan, tapi Ustazah tak suruh awak tulislah nanti. Kerangka balai cerap di rumah. Okey. Kalau awak bercita-cita nak buat balai cerap kat rumah, apa yang perlu awak titik beratkan? Okey. Jadi dekat sini teks ni dia dah bagi apa yang awak kena utamakan, iaitu yang pertama ialah lokasi. Lokasi dia mestilah kena bersesuaian dengan tempat tu sendiri. Okey. Okey, macam ni dekat petikan yang kedua, dia buat balai cerap sendiri dekat rumah kan. Balai cerap ni yang dibina lengkap dengan binokular dan teleskop serta peralatan berteknologi tinggi. Okey. Ini dia dah dapat dia buat balai cerap ni sendiri dekat atas rumah dia tau. Dekat bahagian atas. Dia tak boleh buat dekat bawah. Kerana dekat atas ada kawasan yang tinggi sikit, awak kena buat dekat atas tu supaya dia kena kawasan yang lapang, tak boleh ada halangan yang boleh menghalang teleskop ataupun binokular awak tu nak mencerap tu. Okey. Jadi kalau awak bercita-cita nak buat balai cerap kat rumah, kena adalah rumah yang tinggi sikit tingkat dia. Kemudian baru boleh awak beli peralatan-peralatan ni. Okey. Peralatan yang berteknologi tinggi. Kalau awak minat, boleh jadikan hobi awak untuk mengasah minat awak dalam bidang ni. Okey, kemudian yang kedua ialah peralatan. Macam saya sebutkan tadi kan, peralatan dia kalau untuk ilmu astronomi ni, dari awalannya awak boleh punya binokular saja. Okey, dan daripada kosnya kat situ, kalau binokular ni murah sedikit daripada awak nak kena beli teleskop ataupun upgrade lagi teleskop yang lebih tinggi dia punya kalau awak zoom tu nampak lagi terang kan, lagi jelas. Jadi kalau untuk awalannya awak boleh guna binokular dahulu. Okey. Okey, yang seterusnya adalah impian pemilik. Macam tadi, impian Profesor Dr. Maha Marawi adalah agar usahanya ini mampu memupuk kesedaran dan minat masyarakat dalam ilmu astronomi dan angkasa. Okey. Kalau awak betul-betul minat dengan ilmu astronomi dan angkasa ni, bolehlah kalau awak nak buat balai cerap dekat rumah tu. Okey. Kemudian Agak balai cerap tu apa? Balai cerap tu awak pernah tak tengok kalau dekat-dekat raya ataupun nak puasa tu, kan ada dekat TV dia tengok untuk tengok anak bulan tu. Tempat untuk tengok anak bulan ataupun tengok angkasa kan? Betul tak? Pernah. Dekat situ kita kalau nak tengok anak bulan ataupun tengok bulan ke, nak tengok gerhana ke, kita akan pergi dekat balai cerap. Okey? Tak semua tempat yang ada teleskop ataupun binokular ni, tak semua tempat. Okey, kat rumah kita pun tak ada kan? Betul tak? Sebabnya harga ni mahal tau.
ada yang berpuluh-puluh ribu, ada yang ratus ribu. Kalau nak yang lagi cepat, kalau awak nak tengok matahari tu lagi mahal lah dia barang dia. Okey, teknologi itu yang dinamakan sains dan teknologi. Jadi bila kita bermain dengan teknologi ni, maka kos yang kita kena, kalau kita nak guna teknologi tu, kos dia sangat tinggi. Okey, jadi profesor ni dia kerana terlalu minat dengan ilmu astronomi ni, dia cipta sendiri, bina sendiri balai cerap mini ni dekat rumah. Okey, jadi dia tak perlulah pergi dekat balai cerap yang kerajaan dah bina tu. Okey, boleh faham tak Izzah? Boleh Zazah. Okey, kita tengok muka surat 112. Okey, ini adalah kerangka karangan yang mana kalau kita tengok aktiviti kat sini menghasilkan draft dan menulis karangan berpandukan kerangka dan gambar. Okey, ini latihan yang Ustazah akan bagi kepada awak. Awak kena buat. Okey, kalau ikutkan tahun 3 dan tahun 4, skill yang awak kena buat adalah masih lagi kepada menulis ataupun menghasilkan draft ni. Menghasilkan draft ni adalah kemahiran ataupun perkara yang awak masih lagi perlu buat, okey, sebelum pergi ke bentuk karangan. Okey, jadi apa-apa sebelum kita bina karangan kena ada draft. Ini namanya adalah draft. Draft berkaitan dengan kuasa kentang. Okey, ini adalah eksperimen di mana Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Dengan bantuan guru kelas, mereka mengadakan pameran tentang kuasa kentang. Mereka bersama-sama menyiapkan bahan pameran kelas mereka. Okey, jadi dekat sini ini adalah kemahiran menulis yang mana Ustazah nak awak buat karangan daripada draft yang telah ada ni, yang telah disediakan. Tengok aktivitinya, menghasilkan draft dan menulis karangan berpandukan kerangka dan gambar. Draft dia dah bagi dah kat sini. Okey, awak tinggal buat karangan daripada draft ni sahaja. Okey, maka dekat sini awak kena bina 5 perenggan, iaitu perenggan yang pertama perenggan pendahuluan. Okey, yang kedua perenggan bagi isi yang pertama. Yang ketiga perenggan daripada isi yang kedua. Yang keempat adalah perenggan bagi isi yang ketiga. Okey, dan yang kelima ialah penutup. Okey, boleh jelas? Okey, Ustazah nak cuba bagaimana awak nak menghasilkan karangan ataupun membiasakan awak menulis karangan. Lagi-lagi bila PDPR ni Ustazah tak dapat nak bagi sepenuh perhatian macam dalam kelas, betul tak? Jadi Ustazah nak awak fokus, cuba buat yang terbaik. Kalau tak faham nanti boleh PM Ustazah tau. Okey, untuk karangan berpandukan gambar ni format dia biasa sahaja. Awak kena ada pendahuluan, isi pertama, kedua, ketiga dan penutup ni. Itu sahaja 5 perenggan. Okey, cuba buat ayat yang lengkap dan juga awak kena utamakan sama ada dia kata ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Okey, dekat sini pendahuluan awak tinggal salin. Dia dah tulis kat sini Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Dengan bantuan guru kelas, mereka mengadakan pameran tentang kuasa kentang. Mereka bersama-sama menyiapkan bahan pameran kelas mereka. Okey, isi yang pertama awak boleh terus tulis dekat sini. Murid-murid diminta untuk menyediakan peralatan untuk membuat eksperimen kuasa kentang. Okey, dekat situ awak boleh sambunglah.
Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Ustazah bagi masa ni, kalau awak nak mula menulis, tulis dalam buku karangan awak, dalam buku tulis. Okey? Kalau apa-apa boleh terus tanya kat Ustazah. Jadi awak sambil awak buat kerja, boleh tanya Ustazah. Okey? Ini adalah tugasan untuk minggu ni. Okey, saya cuba ringkaskan untuk tugasan awak sebab subjek yang awak ada tu bukan bahasa Melayu saja kan, betul tak? Ada banyak subjek yang awak kena buat. Jadi kita cuba ringkaskan semampu Ustazah. Tapi awak kena selesaikan juga tugasan yang Ustazah bagi ni. Okey? Dengan tugasan yang sebelum-sebelum ni. Okey? Jangan lupa hantar tugasan yang Ustazah dah bagi sebelum ni. Kalau yang dah siap tapi tak hantar kepada Ustazah, awak boleh maklumkan je Ustazah. Okey? Mungkin banyak kan nak hantar. Jadi awak boleh bagi tahu Ustazah awak dah siap. Jadi tak perlu dah nak hantar semua gambar tu dekat Ustazah. Okey? Boleh Okey. Lagi, siapa ada soalan ataupun apa-apa kemusykilan termasuk ada masalah tak? Tak ada. Ada. Okey, kalau ada boleh terus ajukan dekat guru kelas ataupun guru subjek ataupun guru langsung, tak kisah mana-mana. Okey. Okey, daripada teks yang ni, Ustazah nak buat revision sikit. Cuba cari ayat tunggal dalam petikan. Ada tak ayat tunggal dalam petikan ni? Ada siapa-siapa ingat ayat tunggal macam mana? Okey. Kalau ayat tunggal, ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat sahaja yang mana tiada pertambahan kata hubung. Okey, itu adalah secara ringkasnya daripada ayat tunggal. Okey. Dan kita ada wujud kat sini ayat tunggal saya bagi contoh atas ni. Yang ni adalah ayat majmuk. Allah. Okey, yang ni adalah ayat majmuk yang mana dia terdiri daripada yang ni adalah kata hubung, betul? Kalau ayat tunggal ni adalah ayat majmuk adalah gabungan daripada dua ayat tunggal. Okey? Untuk dekat ayat yang pertama ni, ayat tunggal yang pertama adalah Zara sedang membaca rencana. Okey. Apabila ada kata hubung kat sini dia tambah dalam, jadi Zara sedang membaca rencana dalam majalah Dewan Pelajar. Kalau dia tak letak dalam majalah Dewan Pelajar ni, ayat tu adalah ayat tunggal. Okey. Ini cara contoh ayat tunggal. Dia pendek je, ringkas je ayat dia. Okay. Bila ada pertambahan kata hubung ataupun kata dasar belakang ni, bukan kata dasar. Jadi dekat sini akan terhasil kata majmuk. Okey. Contoh lain kita tengok dekat sini. Baca bina lengkap dengan binokular dan teleskop serta peralatan teknologi tinggi. Okey. Jadi dekat sini ada 3 ayat tunggal yang mana ayat tunggal yang pertama ialah badan cerak mini yang dibina lengkap. Okey, ditambah dengan
akan terhubung dengan. Okey, ayat tunggal yang kedua, bala cerap mini yang dibina lengkap dengan binokular. Okey, itu ayat tunggal yang kedua. Dan yang ketiga, bala cerap mini yang dibina dengan maaf Ustazah, dekat sini dia dah bina total. Jadi dekat sini bala cerap mini yang dibina lengkap. Bala cerap mini yang dibina lengkap dengan binokular dan teleskop. Okey, ayat tunggal yang ketiga, bala cerap mini yang dibina lengkap dengan binokular dan teleskop serta peralatan berteknologi tinggi. Okey, maka terhasil ayat majmuk. Okey, ini adalah sedikit revision daripada Ustazah untuk topik ayat majmuk dan juga ayat tunggal. Okey, kalau ada silap boleh nanti terus maklumkan ke Ustazah. Okey. Okey. Ada soalan ke? Awak boleh terus buat untuk ni karangan ni. Okey. Ada okey? Muka surat, sekejap ya. Kau buat muka surat 112. Boleh? Dia surah apa Ustazah? Dia surah apa? Awak tulis karangan perpandukan ni Dia dah bagi dah kerangka dia. Untuk pendahuluan dan juga penutupnya awak salin je. Cuma awak kena buat karangan, yang ni kena buat ayat lengkap lah. Isi 1, isi 2, isi 3 ni. Awak kena buat ayat yang lengkap dalam satu perenggan. Perenggan 1, perenggan 2 dan juga perenggan 3. Okey? Baik Ustazah. Boleh jelas tak? Okey. Jelas. Jelas. Okey. Yang ni dalam buku Get Ready awak kan? Betul tak? Ya. Sebelum ni dekat penilaian pertengahan tahun ada soalan untuk ulasan, betul tak? Betul. Awak sebelum ni dah pernah belajar ulasan belum?
Pernah? Dengan Ustazah Nabilah ke? Ya. Ya, okey. Jadi dekat sini, Ustazah nak tegaskan kalau ulasan kan, awak kena buat mengikut ni perkataan yang minta ni, jumlah perkataan yang dia minta. Contoh 50 ke 80 perkataan dia minta. Kalau kurang daripada 50, maka yang awak dapat dia akan tolak sedikit markah awak. Okey? Jadi kena tengok untuk bila awak buat tu awak kena pastikan awak kira perkataan tu. Okey. Okey, Ustazah rasa nanti untuk tambahan aktiviti awak kena buat yang muka surat 23 ni. Untuk buku get ready, tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam gambar tersebut. Tulis 1 ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Maknanya kat sini ada 5 ayat daripada setiap gambar ni. 1 ayat, 1 gambar. Okey? Nanti Ustazah akan update untuk kerja muka surat berapa dan awak tulis di dalam buku ni. Okey, ada soalan lagi? Kelas kita dah habis dah. Tak ada. Tak ada soalan? Dua okey? Lagi siapa? Iza okey? Akasha okey? Ya, okey. Berapa orang hari ni yang masuk ke fakultas? Adwa, Aufa, Akil, Akasha. Baru je yang masuk. Okey, kalau tak ada apa-apa, Ustazah stop kelas kita hari ni. Okey, ada soalan ke tak? Betul tak ada soalan ni? Saya tak ada. Saya tak ada. Tak ada? Hak dong. Okey, kalau tak ada, Ustazah stop kat sini. Tak ada. Kita jumpa minggu depan untuk latihan hari ni nanti Ustazah akan update bila dekat Google Classroom. Baik. Okey? Bila Baik. tu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Salam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.